Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak pergi kepada perbincangan teknik menjawab soalan topik 8.5 dalam bab 8 iaitu bertajuk pencapaian DEB dan dasar pembangunan nasional, dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. So kita akan lihat tiga soalan struktur. Okey. Yang pertama sekali kita lihat soalannya adalah namakan dua syarikat yang terlibat dalam perusahaan membuat kenderaan tempatan. Ini soalan bersifat fakta dan soalan fakta ini kalau kita lihat kepada konteks soalan ini dia direct. Dia direct dan soalan ini pada hemat saya soalan ini agak-agak mudah lah. Okay, kalau keluar soalan ini saya yakin anda akan mampu menjawabnya dengan baik. Bila kita tengok kenderaan dia meliputi kereta dan juga motosikal. Okay? Dia boleh jadi juga lori, boleh jadi juga bas, boleh jadi juga kapal terbang, boleh jadi juga kapal. Cuma yang manakah yang kenderaan tempatan yang kita buat? Okay? Kenderaan ni dia banyak. Okay? Yang di darat, di laut dan di air. Cuma yang kenderaan tempatan. Okay? Nama syarikat. Okay? Jadi bagi saya kita boleh bagi jawapan ini dengan agak senang lah pada fikiran saya. Okay, kalau kita lihat yang pertama sekali adalah syarikat apa? Syarikat Proton. Okay. Syarikat Proton dan satu lagi adalah syarikat Pro 2. Simple. Okay. Kalau kamu tanya saya yang ketiga, saya boleh jelaskan satu lagi. Okay, jawapan tambahan lah saya buat dalam kurungan di situ adalah Modernas. Okay. Ini mengkhususkan kepada motosikal. Okay. Manakala Proton dan Pro 2 tadi mengkhususkan kepada kereta. Okay. Jadi kalau kamu tak tulis kereta pun tak ada masalah lah sebab dia tak tanya kereta ke motosikal ke. Dia hanya tanya dua syarikat yang terlibat dalam perusahaan membuat kenderaan tempatan. Okay. Baik, itu soalan yang pertama. Kita lihat soalan yang kedua pula. Okay. Soalan kedua, apakah manfaat daripada perkembangan perusahaan kereta dan motosikal nasional? Okay, apakah manfaat daripada yang akan kita dapat daripada perkembangan perusahaan kereta dan motosikal nasional itu? Okay, jadi banyaklah manfaat yang kita dapat. Jadi kalau kamu nak jawab soalan ini, kamu boleh bagi jawapan dalam bentuk fakta. Okay, direct saja. Okay, apa manfaat yang kita dapat? Yang pertama sekali, kita dapat apa? Okay, dapat memberi peluang pekerjaan. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang kedua, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okay. Basic lah. Okay. Bila dapat kerja, automatik taraf hidup sesebuah masyarakat ataupun satu-satu keluarga dapat ditingkatkan. Okay. Kemudian, selain daripada itu, yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Dapat meningkatkan pendapatan rakyat ataupun pendapatan keluarga. Okay. Keluarga ataupun pendapatan seseorang lah. Ya. Manakala yang keempat adalah apa yang kita dapat di situ? Menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Okay. Ekonomi negara dapat bertambah apabila kita mengeluarkan kenderaan sendiri. Okay. Saya boleh bagilah jawapan yang kelima. Ini saya buat kurungan. Okay. Apa yang kita dapat? Rakyat tempatan dapat memiliki kenderaan pada harga murah ataupun kita panggil mampu milik. Okay. Nak beli kenderaan luar negara mahal kan? So kita dapat memiliki harga kenderaan tempatan pada harga yang mampu milik. Okay. Proton Saga full spec 40,000 baru. Okay. Kalau dibandingkan dengan Proton dengan kenderaan-kenderaan lain kan, Toyota paling murah pun 70,000 kan. Okay, 80,000. Okey, segmen sama je dengan segmen
segmen Proton Saga, tapi harga jauh lebih rendah proton. Okay, itu adalah kelebihan yang akan kita dapat. Okay, itu soalan lah ya. Kemudian satu lagi saya bagi. Okay, tambahanlah satu lagi saya bagi. Okay, menarik pelabur asing untuk menanam modal. Okay, menarik pelabur asing untuk menanam modal, okay, di negara kita lah. Okay, jadi bila pelaburan asing meningkat, maka ekonomi di negara kita seterusnya akan meningkat. Jadi itu soalan yang kedua ya. Baik, kita lihat soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga adalah soalan sifatnya adalah soalan kebat. Okay. Okay, kita lihat yang soalannya berbunyi, bagaimanakah rakyat negara ini boleh membantu perkembangan industri perusahaan kereta dan motosikal tempatan? Okay, saya beritahu lagi sekali. Bagaimanakah rakyat negara ini boleh membantu perkembangan industri perusahaan kereta dan motosikal tempatan? Macam mana kita ni lah, okay, dapat membantu perkembangan. Perkembangan maknanya berkembang, semakin maju dan semakin meningkat. Apa yang kita boleh lakukan? Jadi yang pertamanya adalah paling senang lah, membeli kenderaan buatan Malaysia. Paling senang. Okay. Kita boleh membeli kereta Proton, kan? Kita boleh membeli kereta Pro 2, kan? Myvi yang terkenal sekali lah. Okay. Paling banyak sekali dijual Myvi lah. Kalau ikut purata, kan? Kalau nak cerita, Myvi ni boleh dijual 20. Dalam setiap 20 kereta baru daftarkan, 20 baru kereta yang didaftarkan di negara kita setiap hari, okey, separuhnya adalah Myvi. Separuh. Maknanya 10 biji hingga 12 biji itu adalah Myvi. Okey. Manakala selebihnya barulah kenderaan-kenderaan lain. Maknanya jualan Myvi ni laku macam pisang panah. Okey. Pisang goreng lah. Okey. Sangat-sangat laku. Baik. Sama juga dengan Proton lah. Kalau kira sekarang hasil daripada gabungan dengan syarikat Geely, mereka keluarkan X70, X50 dan kemudian nak keluar lagi lah X80, X90 dan sebagainya. Maka daripada situ sales Proton sudah melonjak dalam tempoh 15 tahun. Okay. Dalam tempoh 15 tahun, ini antara yang paling tinggi lah sale Proton semasa COVID ni. Semasa tahun 2020 dan 2021. Ini dikatakan sebagai satu perkembangan yang baiklah dalam industri perusahaan kenderaan di negara kita. Baik. Yang kedua, okay, menjadikan kenderaan tempatan sebagai pilihan utama. Okay. Kalau nak beli kereta, kan, kamu yang muda-muda ni nanti dapat lesen dan dapat lesen mandu. Okay. D lah lesen mandu kenderaan. Mesti kereta yang akan kamu idamkan adalah Azia, kan, Myvi, okay, Beza, ataupun Proton Saga, ataupun Proton Iris. Okay. So kita akan menjadikan kenderaan tempatan sebagai pilihan utama. Dan sebenarnya spare part ataupun alat ganti bagi kenderaan tempatan jauh lebih mudah berbanding dengan kenderaan daripada luar negara, kenderaan yang diimport daripada luar. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga adalah mempromosikan kehebatan kenderaan tempatan kepada masyarakat luar negara. Okey. Kan kita sekarang kan senang nak berhubung dengan kenalan-kenalan baru daripada luar negara. Okey. Dan jika kita ada kelebihan untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa luar, dalam bahasa Jepun ke, dalam bahasa Indonesia sama saja ya. Dalam bahasa Brunei pun sama saja. So dalam bahasa Inggeris lah, terutamanya kita dapat mempromosikan, kita ceritakan akan kelebihan kenderaan yang kita hasilkan. Di situ kita dapat memberi satu gambaran bahawa
perusahaan kenderaan di negara kita adalah yang terbaik. Okey. Baik, satu lagi dah. Yang keempat adalah generasi baru, generasi muda menerokai dan belajar tentang kejuruteraan automotif. Okey. Kenderaan ni kita panggil kejuruteraan automotif ataupun automobil lah. Okey. Baik, jawapan-jawapan lain saya bagilah satu lagi. Saya bagi di sini. Memberi idea yang inovatif dalam mempromosikan kenderaan buatan tempatan. Maknanya kita tidak membiarkan hanya pihak syarikat saja. Mungkin kita boleh menyumbangkan idea. Sekarang kita ada banyak media sosial. Kita boleh gunakan Instagram, kita boleh gunakan Facebook, kita boleh gunakan TikTok dan sebagainya sebagai satu medium untuk kita mempromosikan kenderaan-kenderaan buatan tempatan. Dan sebenarnya hasil daripada promosi inilah dapat memberikan satu kebaikan kepada negara kita, khususnya dalam meningkatkan jualan kenderaan-kenderaan buatan Malaysia. Cuma sekarang ni kita berusahalah, macam sekarang Proton Saga sedang meluaskan pasaran di, tak silap saya, di negara Pakistan ataupun negara Bangladesh. Saya terlupa antara dua tu. Proton dia sedang mempromosikan Proton Saga dan Proton X70 lah, antara dua tu. Itu antara satu perkembangan yang baik yang dapat kita tonjolkan kepada dunia bahawa kita juga mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai antarabangsa. Baik, jadi itu merupakan topik perbincangan kita pada hari ini. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.